Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Dalam meniti usia penubuhan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 tahun, ABDB terus memperkukuh peranannya sebagai institusi pertahanan negara yang kredibel, adaptif dan berdaya saing. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke upacara Hari Kemuncak sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB menyemarakkan lagi sambutan. Sorotan sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-65 mengimbas kembali detik-detik bermakna sepanjang keberangkatan tersebut. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah banyak mencapai perkembangan, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaan. Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersar sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Beta turut mendoakan supaya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Syawangan nombor 3 kumpulan gerakan tentera udara di Raja Mulia. Wassalam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Adau Gayuh. Acara berlangsung di Gelanggang Sukan, Kampung Ukong, Daerah Tutong pagi tadi. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional serta menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Kampungku memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat melalui penyertaan dalam pelbagai aktiviti riadah dan sukan. Acara anjuran Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau diadakan di Balai Raya Kampung Labu Estate, Daerah Temburong pagi tadi. Pelbagai acara menarik disertai ahli keluarga, antaranya pertandingan masakan daripada buah labu,
Puding daripada buah kelapa menumpah ambulung mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti seumpamanya menjadi platform bagi menggalakkan penglibatan aktif masyarakat setempat di samping mencungkil bakat dan kreativiti penduduk kampung. Jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara Ketani yang jelung-jelung tadi adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti Mesra Ria Kampung ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarkan di tahun-tahun akan hadapan lah. Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia memberi peluang kepada penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin. Jemaah Haji Negara selesai menyempurnakan ibadah haji. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April 2025, terutamanya didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam laporan perangkaan mengongsikan indeks bukan makanan mencatatkan penurunan 0.1%. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan terutamanya disumbangkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan, iaitu kos langganan bulanan penstriman media atas talian dan pelbagai barangan dan perkhidmatan, terutamanya insurans kenderaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat 0.5% berbanding bulan Mac 2026, terutamanya didorong oleh peningkatan 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan terutamanya disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Sebagai tanda kesyukuran setelah berjaya menyempurnakan ibadah haji, syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran. Majlis antara lain bertujuan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama jemaah lah. Alhamdulillah dalam satu kem ini kami tidur berampir-ampiran
dan juga kami dalam kemah ni juga kami dapat mendirikan solat 5 waktu. Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama, cerita-cerita sambil bercerita yang lama-lama dan sama-sama mengungsikan yang ada di Mina ini juga. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu, macam-macam kami dengar. Pengalaman saya berada di Mina, memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini, tiada pangkat, semua sama, dengan meninggalkan dunia, hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini. Dan alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun dah kenal makin rapatlah di sini ni juga. Alhamdulillah. 18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Saliha Bandar Seri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengeran Nur Hafizah binti Pengeran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, Jerawara Kerjaya ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pasukan aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Sangat menarik. Nampaknya banyak je orang datang kan melihat jet itu sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu. Seronok lihat kapal-kapal sini. Syok juga, anak-anak pun iski juga. Kemari melihat helikopter apa, kami melihat askar apa ni. Kira syok lah juga. Ada pengalaman untuk anak-anak juga pak. Terujak dan macam amazed lah juga. Oh, macam mana rupanya barang-barang askar cerita. Persembahan jet. Pasal dah selalu kan jual nampak jet di Brunei. So ya, rare lah jual di Brunei. 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan, iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi menuju ke Masjid As-Salam Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan dan semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini 10 pengakap menerima lencana pengakap Sultan. Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai, mesti mempunyai banyak kesabaran.
harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada sang pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian, malah para juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya di negara ini. Bengkel juruhias pengantin lelaki yang diadakan baru-baru ini memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Tidak hanya sekadar menyapu bedak atau merapikan rambut, kemahiran paling utama yang perlu dikuasai ialah seni menambat dastar. Di negara ini, dastar bukan sekadar perhiasan kepala, ia melambangkan status, adat dan tata susila. Menambat dastar memerlukan ketelitian tinggi bermula dengan memastikan kecondongan yang betul hinggalah simpulan di bahagian belakang agar terletak megah sepanjang majlis. Objektif bengkel pada hari ini adalah tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supayanya untuk orang ramai supaya ia indahkan luput di telan zaman sepertinya penempatan dastar jadi kira macam untuk pengurusan orang kahwin kira juruhias orang kahwin jadi penempatan dastarnya sinjangnya juga ia akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dastar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Kerja-kerja penyucian tangki air birau akan dijalankan esok. Kawasan terjejas Mukim Kudang dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian bermula 8.30 pagi. Kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan selama 2 hari bermula esok di tadahan tangki Katimahar. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari melibatkan Kampung Katimahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.